Iqra ya Muhammad, Jibril menyampaikan pesanan. Let's ngaji Tuhan kalam, Tuhan penuh suci. Let's ngaji dunia alamat panduan ilahi. Let's ngaji membentuk jati diri insani. Let's ngaji terpancar cahaya hati dan nurani. Let's ngaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita kembali dalam rancangan yang dibawakan khas oleh Agami Group Sdn Bhd dengan penajaan dari PPZ Mawib, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Kepada anda, let's ngaji. #ngaji sampai jadi. InsyaAllah. Dan hari ini bersama dengan kita tetamu istimewa Abang Arash. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar Abang? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menghadiri sebuah program di atas talian yang kita buat untuk melengkapi bulan Ramadan kita dengan dipenuhkan dengan bacaan Al-Quran. Amin, insyaAllah. Saya pun nak ucapkan terima kasih juga pada pihak produksi sebab sudi jemput saya, dan saya harap sangat program ni akan memberikan satu impact kepada semua orang Islam. InsyaAllah. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendalami surah Yasin ayat 1 sehingga ayat 5. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mula lebih jauh, kepada anda yang ingin buat panggilan, boleh terus ke Oh dah, hari ni kita tak ada panggilan. Betul. Sebab kita ada tetamu. Betul. Jadi untuk bersama dengan kita nak mengaji surah Yasin ni, marilah sama-sama kita buka majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin. Abang, sihat abang? Alhamdulillah sihat. Semoga perjalanan abang mai tadi elok, balik pun nanti elok juga, selamat insya-Allah hati. Kalau sempat nanti kita kalau orang kata tak ada arah, nanti buka puasa sama-sama kita insya-Allah. Insya-Allah. Surah Yasin kita nak tengok 5 ayat. Jadi saya mohon izin daripada abang, saya baca dulu. Boleh? Sebagai ni, kemudian kita tengok sedikit tanda-tanda yang ada di dalam hukum hakam tajwid surah Yasin ni. Kemudian kita akan go untuk bacaan surah Yasin insya-Allah. Okey? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Baik. Dalam bacaan surah Yasin ini, yang pertama yang kita kena take note adalah kalimah Yasin. Yasin ni disebut sebagai fawatihis suwar, permulaan surah yang dimulakan dengan huruf. Dia ada rahsia dia, nanti saya sebut dekat abang dan juga semua penonton selepas kita mengaji. Sekali lagi lah saya cerita Yasin ni apa. Apa Yasin tu kan. Lepas tu bacaan dia
dia macam dia tak boleh jadi Yasin. Itu satu. Dia Yasin tak boleh. Dia Yasin. So ya tu sin 6 sebab ada tanda. Ya tu dia kena pergi 2 juga. Dia tak boleh Yasin. Dia bukan macam tu. Dia bukan Yasin, bukan. Toha. Bukan macam tu. Dia Toha. Walaupun dia tak ada tanda. Sebab hukum dia kita sebut sebagai hukum permulaan surah. Fawatihis suwar. Huruf putih-putih huruf, satu huruf ya satu, sin satu di awal surah. Dalam Al-Quran bukan semua, tapi ada beberapa tempat seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, ain sin qaf, yasin, taha, qaf, nun. Yang ni semua dia ada rahsia dia bang. Tapi insya-Allah. Okey, itu yang tu satu. So bacaan dia ya tu 2, sin tu 6. Wal qur dia macam tebal sikit. Ra dia kita tebalkan sikit dia punya ra dia. Qur dia tak boleh kur. Dia Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, sama juga Quran mursalin sama. Ala sira, ra pun sama juga, sira tebal juga bunyi ra dia. Mustaqim tanzilal azizir rahim, sama juga rahim pun tebal juga. Wallahu alam. Abang nak cuba dulu? Boleh, insya-Allah. Baik, silakan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Cantik. Wal Qur'anil Hakim. Cantik. Innaka laminal mursalin. Cantik. Ala siratim mustaqim. Oh, sedap, bagus. Tanzilal azizir rahim. Cantik. So semua tempat yang kita sebut tadi abang sebut betul tadi ya. Siratim mustaqim cantik, mursalin tadi cantik. Sebab bila dekat situ, kalau abang perasan, abang tengok dekat huruf ra tu dia tanda mati. Quran ni kan ra mati, qaf tu huruf tebal dah. Baris dia pula baris depan. Memang baris untuk menunjukkan tebalnya bacaan dari tu. Wal Qur'anil hakim. Nil nipih, hakim nipih biasa aja. Innaka laminal sama juga. Mur tu, mim tu dia biasa aja, dia huruf di hujung bibir. Tapi ra tu mati, huruf sebelum dia baris depan. Dia huruf ra tu dia berbaris depan. Itu yang jadi heavy untuk dia jadi mursalin. Abang sebut tadi betul. Ala sira, yang ni lagilah. Sad tu dah huruf tebal, ra lagi, ta lagi, semua dia nak kena bunyi berat, dia nak kena bunyi. Jadi kat situ dia akan jadi ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. So kat situ kalimah ra tadi tu, dia bila masuk tu azizir ra. Aziz, dia tak boleh azizum. Dia tak boleh dia tu. Dia azizir rahim. Bila sebut ra tu baru dia jadi tebal balik. Azizir rahim. So bacaan dia tanzilal azizir rahim. Itu tone dia memang bunyi. Dan kalau abang perasan tadi, abang baca tak berlagu. Tapi bila abang baca dengan apa kita kata, sifat huruf dan panjang pendek betul, dia akan terus jadi macam lagu. Wallah, saya tak tahu Quran ni macam mana, saya pun tak tahu dia punya rahsia dia. Tapi kalau kita baca ikut syarat dia akan jadi lenggok dia dengan sendiri. Okey. So kalau saya boleh tunjuk balik bacaan kepada semua para penonton dan juga abang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Di belakang setiap bacaan kita hari ini, kecuali huruf yang kalimah Yasin tu kan abang kan, dia adalah mad arid li sukun. Hakim, mursalin, mustaqim, azizir rahim. So semua yang belakang kita berhenti tu nama dia mad arid li sukun. Dia boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. So dia punya cara kaedah dia, kalau satu dah start baca 2, semua baca 2.
Okey, jom kita try. Satu baca 4, semua baca 4. Satu baca 6, semua baca 6. Kita try semua sekali. Saya tunjuk kat abang satu-satu dan abang boleh buat benda tu. Dan benda ni boleh applicable dalam semayang. Dalam semayang, kita boleh baca macam tu juga. Dalam semayang, kalau kita baca Fatihah, kita hujung semua 2 belakang. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Sama macam semayang tarawih. Cuba tengok semayang tarawih, tu imam dia tak akan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, lama. Dia payah. Nanti tinggal dia seorang dalam semayang tu. Dia nak baca. Okey, saya tunjuk kat abang satu-satu ya. Okey, kita huruf Yasin tu kita tak tepi dulu. Kita ambil yang Wal Qur'anil Hakim, kita buat dua-dua. Cuba tengok Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Habis. Dia dua aja. Okey, kalau kita nak baca 4, Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Habis. Dia mesti sama-sama rimau belakang dah. Kalau dia tak sama macam mana Ustaz? Dia tak berdosa. Cuma macam kita baca pantun lah, orang nampak macam kekok lah. Orang rasa janggal. Watak yang dia bawa bacaan tu rasa macam awak tadi 2-4, sekali 5, sekali ada orang jadi macam tak sempurna lah bacaannya. Macam tu. Boleh kalau abang nak try? Sila, saya bagi abang try. Saya buat dua. Boleh try buat dua dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Yasin. Okey, cantik tu 6. Wal Qur'anil Hakim. Aiyah. Innaka laminal mursalin. Aiyah. Ala siratim mustaqim. Aiyah. Itu panjang dah. Sekali lagi. Ala siratim mustaqim. Aiyah. Tanzilal azizir rahim. Aiyah. Jadi kalau baca macam tu, cepat. Dia jadi laju. Jadi kita tak rasa beban. Biasanya kaedah baca macam tu dibaca oleh orang yang mengulang Al-Quran ataupun surah Yasin ni adalah dia punya zikir. Contoh dia kan di bawah kaitan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Jadi tetap berat untuk dia. Itu cara dia. Dan bacaan ni dia memang applicable dalam semayang. Especially macam bulan Ramadan ni untuk semayang tarawih. Jadi Tok Imam kalau dia kata Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah habis dah, lepas tu dia nak baca surah kan. Contohnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Tak dapat surah ni, tak dapat contoh surah Sajadah kan kalau kita nak semayang sejadah-sejadah kan. Sebab itu ada orang kata Tok Imam baca panjang, susah. Orang ni dia nak baca laju. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhir لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Sekejap ya. Pop laju. Jadi lajulah bacaannya. Dia cepat untuk fokus apa bacaannya. Dan dia benda ni boleh diamalkan especially dalam semayang ketika mana bacaan untuk rakaat ataupun bacaan yang panjang. Sah bacaannya. Tu yang tu no 2. Kalau yang 4, normal lah. Macam abang semayang, saya semayang, standard. Kalau orang yang nak buat lagu, biasanya dia bawa 6. Wal Qur'anil Hakim. Panjang. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dia baca panjang macam tu. Jadi kalau dia nak melenggok, boleh melenggok. Saya kalau abang nak try boleh. Dah lah kalau nak try, kita cuba. Contoh kan. Wal Qur'anil Hakim
Rahim. Nampak? Dia boleh berlenggok-lenggok untuk sebab apa? Panjang. 6. Jadi kalau dia baca start 6, semua 6. Jadi kalau siapa nak dengar macam mana kami dua sekali nak baca 6 tu berlenggok-lenggok, teruskan bersama dengan Let's Ngaji. InsyaAllah kita akan sambung dalam segmen yang kedua bersama tetamu istimewa kita, Abang Arash. Wallahualam. Sambung selepas ini. #ngaji sampai jadi. Bayar zakat, peluang untuk dapatkan e-wallet settle RM50. Anda berpeluang untuk mendapatkan e-wallet settle berjumlah RM50 dengan hanya membayar zakat secara online. Peluang ini terbuka kepada 200 orang yang membayar zakat pendapatan, simpanan, perniagaan, emas perak, saham dan KWSP. Jadi apa tunggu lagi? Bayar zakat anda sekarang dengan klik link di bawah. Selamat puasa! Syukurnya ya Allah. Allah bagi lagi kita peluang untuk jumpa bulan Ramadan yang barakah. Mungkin sebab apa? Sebab Allah nak bagi kita masa supaya kita buat banyak pahala. Supaya di sana nanti kita ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Ni dah masuk bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ni kita kena bayar zakat fitrah. Apa? Nanti dulu. Jangan. Sebab nanti itulah kita hampir-hampir tercedok waktu raya mengejut itu hari. Kelang kabut kita nak bayar zakat fitrah masa tu. Masa tu juga kita nak cari amil hilang. Waktu tu pula sistem zakat jam. Kan dah susah tu. Apalah salahnya kalau kita selesaikan urusan yang wajib awal-awal. Kami tahu anda semua sibuk. Jadi kami dah sediakan link untuk bayar zakat fitrah secara mudah. Klik link di bawah sekarang, bayar awal. Kan senang. Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Let's Ngaji #ngaji sampai jadi. InsyaAllah. Alhamdulillah, dan bersama tetamu kita Abang Arash yang merupakan orang kata apa, senior di dalam arena televisyen, kalau bahasa Arab panggil syah, tatapan. Dalam tatapan ini antara orang yang berpengalaman, senior, yang memegang banyak watak, dan biasa satu ketika dahulu Mr. Mama itu satu orang kata satu time tu kira Abang Arash punya era time tu, dan kami Ustaz minat betul Mr. Mama. Jadi kita macam bersyukur, alhamdulillah, amin. kita dapat bersama dengan Abang Arash. Dan hari ini kita bertalaqi ataupun kita mengaji pada surah Yasin yang merupakan hati Al-Quran, yang merupakan salah satu surah yang diberikan banyak ganjaran dan kelebihan, dan di alam Melayu ini menjadi satu amalan pada setiap Khamis malam Jumaat untuk kita membacakannya. Dan kita pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Jadi abang, agak-agak abang nak try dah buat yang 6 harakat tadi tu? Boleh? Cuba. Boleh, insyaAllah. Cuba try. 6 okey. Abang nak lenggok pun tak ada masalah sebab kita dua-dua tak main lagu. Jadi kita taklah seram sangat kan. Kalau ada qori-qori seram juga kita dua. Okey, silakan abang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Innaka laminal mursalin. Ya. Ala siratim mustaqim. Ya. Tanzilal azizir rahim. Cantik. Nampak? Dia ada ample time. Kita boleh tarik, dan kalau kata kita follow dengan maksud pun, kita tengah baca maksud tu pun dia sempat. Jadi bila kita baca tu, kita akan bila kita melenggok ni, kita sempat nak ulang balik maksud ayat yang kita baca tu. Tu jadi semua tu dibaca oleh baginda Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama ketika mereka beramal dengan Al-Quran. Dan kalau saya boleh ambil sempat sikit, abang pun baca lancar elok, saya terus nak cerita Yasin ni, kalau boleh disebut, abang ingat tak selawat Badar? Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah. So Yasin ni salah satu nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Yasin ni sebab tu kalau ulama kata, cuba tengok dalam ayat ni, Yasin wal Quran innaka. Terus ayat kata ganti diri dia adalah kamu. Patutnya dialah kan. Kalau Nabi Muhammad tak ada dalam pembincangan ni, patutnya dialah. Sesungguhnya dia itu adalah Rasul. Tapi sekarang sesungguhnya kamu. Kamu tu tak mana nama. Yang ni Quran. Melainkan Yasin saja ada. Jadi sebab tu ulama sebahagian memang menyebutkan Yasin ini adalah gelaran kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu nama ni disemandikan di dalam selawat Badar untuk kita tahu, kata, oh ni nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tok guru pondok dulu bila dia berdoa dalam ni ayah saya ajak saya. Ayah saya banyak menelaah di pondok. Jadi ayah saya bagi tahu tok guru dulu kalau nak baca doa Yasin tu dia akan baca Allahumma bihaqqi Yasin, Allahumma bihaqqi Yasin, sampai 9 kali dia sebut Allahumma aku memohon ya Allah dengan keberkatan nama Yasin tadi. Untuk apa? Selain daripada nama surah, nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal Quranil Hakim, dan Quran yang sentiasa lurus menjadi hakim kepada kita. Innaka, sesungguhnya kamu Nabi Muhammad laminal mursalin. Jadi orang nak tanya kan, Nabi ni berada di jalan lurus ke tak? Nak tahu jawapannya, sambungan dia aja. Ala siratim. Sebab tu kita sembahyang dalam sembahyang kita kata ihdinas siratal mustaqim. Jalan tu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanzilal azizir rahim, yang kata Quran tadi, Nabi Muhammad semua tadi tu datang daripada Azizir Rahim, Allah yang maha bijaksana lagi maha pengasih sayang. Bukannya Nabi ni mai dalam keadaan untuk keganasan macam yang berlaku kepada ni kan. Kita tengok macam seolah-olah satu bangsa tu yang orang kenali nama Zionis lah, Yahudi, macam diutuskan dengan keganasan semata-mata sampai tak ada benda lain. Betul ya bang lah? Yang itu kan. Jadi kita berbeza dengan Nabi. Nabi diutuskan oleh Allah dengan segala kebijaksanaan, dan juga Allah yang maha bijaksana utuskan Nabi, dan dengan penuh rahim, kasih sayang yang tanpa batasan. Okey bang. Ini antara mukaddimah awal surah Yasin bila kita baca. Jadi kalau abang ada soalan abang nak tanya, ada. Saya pun segan juga. Okey. Rasa soalannya mesti ramai nak tanya kan. Apa sebab turunnya ayat ni, surah ni? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yasin ini merupakan setiap surah ada sebab penurunannya. Ada reason diturunkannya, dan ia turun berdasarkan kepada beberapa peristiwa. Macam contoh, saya sebut dulu contoh surah Al-Baqarah. Untuk pengetahuan abang, kita tengok satu surah kan, 286 ayat. Dia turun 80 kali. Putih, 10 sini sikit, 5 sikit sini, 6 sikit sini, turun sini sikit. Ayat kursi turun satu ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum, dia turun dia saja. Awal yang 5 ayat lain, hak yang 13 ayat lepas tu lain. Dia ada turun pecah sampai 80 kali. Tapi Nabi yang menyusun bagi tahu kepada sahabat, okey ayat ni baca tang sini, lepas ayat ni, lepas ayat ni. Tu yang dapat satu surah Yasin semua. Surah Baqarah 286 ayat. So sama juga contoh surah Wal-Laili Idza Yaghsha, dia turun kepada sahabat Nabi yang dia sanggup menggadaikan 40 batang pokok kurma dia untuk beli sebatang pokok kurma yang Nabi nak. Abang bayanglah, dia ada satu ladang 40 batang pokok kurma tu semua bagi rezeki kat dia. Dia sanggup gadai yang tu, jual kat kawan ni untuk beli sebatang pokok yang Nabi nak. Sanggup. Tu turun Wal-Laili Idza Yaghsha. Kalau dalam surah Al-Insan berlaku peristiwa Sayyidina Ali memberi sedekah dalam keadaan lapang bersama Siti Fatimah kepada siapa? Pertama orang miskin, anak yatim, dan banduan yang keluar daripada penjara. Allah turunkan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi surah Yasin ini turun untuk apa? Pertama, surah Yasin ini turun
untuk menetapkan hati Nabi yang diganggu gugat oleh orang-orang musyrikin Mekah ni. Depa ni macam mana nak guna perkataan, sebab ni bulan Ramadan ni kita jadi macam segan nak sebut. Tapi depa macam depa nakai, depa jahat, depa suka main. Muhammad, betul ke hang Rasul? Faham tak abang? Bila orang main ragu kita lagu tu, faham tak? Dia provoke. Dia provoke. Jadi Nabi, yalah takkanlah kita kenal Nabi kita ni perwatakannya, akhlaknya tulus. Takkan dia nak abang kata dialah aku ni Nabi. Jadi dia memerlukan bukti-bukti. Jadi Allah turunkan surah Yasin memuji Nabi dan memberitahu Nabi di jalan yang lurus. Dalam masa yang sama, kalau abang tengok muka surat sebelah tu kan abang kan, kalau abang perasan, dia sambung cerita tentang ada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad yang diutuskan, mereka bunuh nabi-nabi tu bang. Ni muka surat sebelah atas ni bang. Kalau abang tengok belah sebelah sini. Buka, okey, buka. Tu. Dan ceritakan kepada mereka satu perumpamaan tentang kisah penduduk sebuah bandar ketika mereka didatangi para rasul. Ketika kami mengutuskan kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka mendustakan kedua-duanya, kemudian kami utuskan yang ketiga kepada mereka. Kesimpulan ayat di bawah, mereka bunuh tiga-tiga bang. Tu, sampai macam tu tara dia. Jadi memberitahu kepada Nabi bahawa jalan yang Nabi lalu ni bukan satu jalan yang mudah. Dia satu jalan yang dilalui oleh saudara-saudara Nabi juga, para Nabi yang sebelum ni. Tu. Jadi kuatlah hati Nabi. Jadi sebab tu disebut kepada kita, Nabi sebut, siapa baca surah Yasin menyamai pahalanya 10 kali khatam Al-Quran. Sebab apa? Kuat, dia menguatkan jiwa kita bila kita baca surah Yasin ni. Wallahualam. Itu yang penting tu. Sebab tu dia cerita dengan janji-janjinya, dia cerita tentang peristiwanya. Jadi mukadimah awal surah Yasin ni diturunkan untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kamu memang berada di jalan yang lurus. Lega? Nabi. Kita pun minta maaf tuan-tuan. Saya bukanlah saya nak kata kita ni sukakan dunia ke tak, tapi nak abang kata, kalau lah Abang Arash kata, Ustaz terima kasih Ustaz ajak saya rasa lega sangat, kita rasa seronok. Tu abang cakap kat saya, bayangkan Nabi Allah cakap kat dia, innaka laminal mursalin, kamu tu rasul aku, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tu dia. Tu ya syok tu. Allahu Akbar. Boleh abang tahu tu? Boleh. Sempat tak lagi satu soalan lagi? Boleh. Kita sempat ya satu soalan lagi. Sempat lagi satu soalan lagi, sempat. Apa amalan baca surah Yasin ni sudah menjadi kelaziman setiap malam Jumaat kan? Okey, betul. Kenapa bukan lebih afdal kalau baca surah Kahfi? Apa pendapat Ustaz? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cantik. Okey. Dulu surah Kahfi ni panjang. Dia menjadi satu surah yang hanya orang-orang di pondok, madrasah dan tok-tok guru saja baca. Orang marhai ni, saya berani kata, tobat lahum tak pernah dengar orang baca. Tak pernah dengar. Jadi memang daripada hadis Nabi kata baca surah Kahfi pada malam Jumaat, hari Jumaat ataupun sepanjang hari Jumaat. Betul sabit. Dan itu hadis sahih. Kenapa datangnya surah Yasin? Kerana ulama memandang surah Kahfi ni terlalu panjang. Untuk pengetahuan abang, panjang surah Kahfi ni dia setengah juzuk. Betul. La ilaha illallah. Kalau semua orang tak percaya, semua orang nak cakap surah Kahfi 10 awal 10 akhir kan. Length surah Kahfi itu 4 makro. Kalau saya boleh minta izin abang, saya tunjuk kat semua orang, minta izin. Yang ni nama dia makro. Ni bintang ni. Satu juzu ada 8 bintang. Ada 8 makro. So surah Kahfi saja 4 makro. Mana setengah juzu. Jadi bang, janganlah bang, surah Yasin pun orang tak terbaca. Suruh baca setengah juzuk, memang tak baca lah. Jadi ulama dalam proses tarbiyah, mereka mencari surah yang paling ngam dengan jiwa semua orang. Jadi apa dia surah yang duduk di hati,
ada pula nama Rasulullah sebab sabit selawat. Jadi ulama kaitkan, kata kamu semua duk baca selawat badar kan? Salatullah salam ala Yasin habibillah. Dan dalam hadis Nabi kata apa? Yasin adalah hati Al-Quran. Siapa nak pegang Al-Quran, peganglah hati dia. Maka ulama kata, jom kita membaca surah Yasin. Dan bila semua orang pakat baca, ulama baca pula hadis satu lagi. Siapa baca Yasin seperti mengkhatamkan 10 kali Al-Quran. Jadi seronok orang kampung. Baca 10-15 minit. Pahala tu dia khatam 10 kali, pegang hati Quran, dapat doa mustajab malam Jumaat, dapat pula memuji nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dapat banyak benda dengan hanya 10-15 minit. Jadi orang kampung seronok. Yang inilah bentuk tarbiyah yang dijalankan. Sebab tu betul dari segi ayat lebih afdal sekarang. Kalau dulu surah Yasin lah yang lebih afdal kerana dia paling dekat dengan semua orang. Kalau surah Kahfi tak baca dah. Setengah juzuk Betul, setengah juzuk. Betul ya bang. Kalau buka surah Kahfi, abang akan kira ada 4 kali bintang tu abang jumpa. Maknanya setengah juzuk lah. Panjang. Satu juzuk 22 muka surat. Jadi kalau surah Kahfi 10 muka surat. Abang jangan abang. Yasin 5 aja muka surat. Itu pun merangkap. Wallahu alam. Jadi sebenarnya abang, kita berada di penghujung rancangan. Allah. Puas. Sedap tak sedap? Alhamdulillah, untuk sesi kali ini di dalam bulan Ramadan yang barakah ini, kita sudah berada di penghujung rancangan Let's Ngaji, dan saya looking forward nak jumpa abang lagi ke depan. InsyaAllah. Kalau abang sudi datang episod-episod akan datang. Tak perlu jemput, saya datang juga. Allah. InsyaAllah. Sebab bacaan abang clear dah, elok dah, cantik dah, makhrajnya pun cantik, saya pun seronok. Jadi insyaAllah jangan lupa teruskan bersama Let's Ngaji, #ngaji sampai jadi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.